Apa perkara paling teruk yang pernah kau ketahui tentang sahabat baik sendiri? Bagi aku, jawapannya bermula pada satu pagi ketika sahabat baikku, Sarah, menelefon aku pada pukul 6 pagi sambil menangis kegembiraan kerana akhirnya dia mengandung. Aku langsung tak pernah menyangka bahawa di sebalik berita gembira itu sebenarnya tersembunyi sesuatu yang sangat mengerikan. Sarah dan suaminya, Michael, memang sudah lama mengimpikan untuk menjadi ibu bapa. Ini merupakan kehamilan mereka yang keempat. 3 kehamilan sebelum ini, semuanya berakhir dengan keguguran ketika kandungan mencecah kira-kira 10 minggu. Sarah memberitahu aku bahawa kali ini dia benar-benar yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Aku sangat gembira untuknya dan mengajaknya makan tengah hari untuk meraihkan berita tersebut. Namun, tiba-tiba dia kelihatan serba salah. Sarah memberitahu bahawa Michael merasakan lebih baik dia berehat di rumah dan menikmati berita kehamilan itu daripada keluar. Aku faham dan tidak mahu memaksanya. Kami pun bersetuju untuk berjumpa pada masa lain. Tetapi selepas itu, semuanya mula terasa pelik. Pada hari yang sama, aku pergi ke rumah mereka membawa hadiah dan barangan penjagaan untuk ibu mengandung. Michael yang membuka pintu dan mengambil hadiah tersebut. Katanya, Sarah sedang berehat. Beberapa minggu berikutnya, mesej daripada Sarah semakin pendek dan semakin jarang dibalas. Aku cuba datang melawat, tetapi setiap kali, Michael akan menghalang aku di depan pintu dengan alasan Sarah terlalu loya untuk menerima tetamu. Sebagai seorang pengamal jururawat, naluri perubatan aku mula mengatakan ada sesuatu yang tidak kena. Akhirnya, aku berjaya berjumpa dengan Sarah berdua saja di sebuah kedai kopi. Aku perasan wajahnya kelihatan pucat dan cemas. Bukannya seperti seseorang yang sedang melalui kehamilan yang menggembirakan. Dia turut menceritakan beberapa simptom pelik yang terus membuatkan aku berasa tidak sedap hati. Aku bertanya tentang pemeriksaan kehamilan dan rawatan prenatalnya. Sarah tiba-tiba menjadi defensif. Dia hanya berkata Michael sudah membuat banyak kajian dan tahu apa yang terbaik untuknya. Aku mencadangkan supaya dia mendapatkan pandangan daripada doktor lain sebagai langkah berjaga-jaga. Tetapi dia cepat-cepat menukar topik. Katanya, Michael tahu apa yang dilakukan. Semakin lama, keadaan semakin mencurigakan. Suatu hari, aku datang ke rumah mereka tanpa memberitahu terlebih dahulu untuk menghantar satu lagi bungkusan penjagaan. Michael membuka pintu dan memberitahu bahawa Sarah sedang menjalani pemeriksaan doktor. Aku berkata tidak mengapa dan menawarkan diri untuk pergi ke klinik tersebut untuk menemuinya. Tetapi Michael terus berubah nada. Katanya pemeriksaan itu sangat pribadi dan melibatkan emosi Sarah. Nada suaranya semakin marah sehingga aku akhirnya pulang. Aku kemudian menghantar mesej kepada Sarah bertanyakan keadaan. Jawapannya hanya, tak apa. Beberapa hari kemudian, perkara yang paling aku takuti akhirnya berlaku. Sarah menelefon aku dalam keadaan menangis. Dia memberitahu tentang keputusan ujian darahnya yang menakutkan. Tetapi tiba-tiba panggilan itu terputus. Aku cuba menelefonnya berkali-kali. Michael yang menjawab. Dia mengatakan Sarah perlu berehat dan tidak memerlukan tekanan. Aku terus memandu ke rumah mereka. Semua langsir rumah tertutup dan tiada siapa menjawab pintu. Aku semakin yakin Sarah sedang diasingkan daripada orang di sekelilingnya. Aku cuba mendapatkan bantuan daripada adik Sarah. Kami merancang untuk bercakap dengannya mengenai tingkah laku Michael. Pada mulanya Sarah bersetuju untuk berjumpa. Tetapi pada saat-saat akhir, dia membatalkannya. Katanya Michael telah mengejutkannya dengan membawa dia ke spa. Aku akhirnya bersemuka dengannya dan bertanya mengapa dia membiarkan Michael menjauhkan dia daripada keluarga dan kawan-kawan. Sarah menjadi defensif. Dia hanya berkata, kau tak faham macam mana kehidupan dalam perkahwinan. Dan sekali lagi, apabila kandungannya mencecah sekitar 10 minggu, Sarah menelefon aku sambil menangis. Dia mengalami satu lagi keguguran. Tetapi seperti sebelum ini, panggilan itu terputus di tengah-tengah perbualan. Aku terus bergegas ke rumahnya. Namun Michael menghalang aku daripada masuk dan malah mengugut untuk memanggil polis kerana mengganggunya. Pada ketika itu, aku mula membuat kajian tentang penderaan reproduktif. Lalu aku semakin kuat mengatakan bahawa sesuatu yang jauh lebih serius sedang berlaku. Tetapi rupa-rupanya, aku tidak perlu mencari jawapannya terlalu lama. 2 minggu kemudian, Sarah sendiri menelefon aku. Dia memberitahu bahawa mereka akan mengadakan satu majlis untuk mengenang bayi mereka yang belum sempat dilahirkan. Dia meminta aku datang kerana kehadiranku sangat bermakna untuk membantunya melalui saat sukar itu. Kemudian, dia berkata sesuatu yang agak pelik. Bawa popcorn kau sekali. Itu merupakan ayat yang biasa digunakan Sarah ketika zaman kolej dahulu apabila dia bakal melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi aku tahu ada sesuatu yang bakal berlaku. Dan ternyata aku betul. Sebaik saja aku tiba di majlis tersebut, aku dapat melihat perubahan pada Sarah. Dia kelihatan jauh lebih tenang, sedar dan berani berbanding sejak dia mula mengandung. Kemudian, mata kami bertemu dari seberang halaman. Tanpa berkata apa-apa, dia tersenyum dan menggerakkan bibirnya. Bersedia. Selepas makan malam, Sarah mengetuk gelasnya dan memberitahu semua tetamu bahawa dia mempunyai sesuatu yang ingin ditunjukkan. Dia masuk ke dapur. Kemudian dia keluar membawa sebotol ubat yang sudah kosong. Aku terus terdiam.
Begitu juga Michael. Sarah mula bercakap. Selama bertahun-tahun, aku sangka suamiku benar-benar menyayangi aku dan bayi kami. Michael terus bangun untuk mencela. Tetapi Abang Sarah segera menahannya dan menyuruhnya duduk. Sarah menyambung. Rupanya, dia sebenarnya tidak pernah mahu menjadi seorang bapa. Semua orang mula berbisik dan terkejut. Kemudian Sarah mengangkat botol tersebut. Setiap kali aku mengandung, dia memberikan ubat ini kepada aku secara rahsia. Dia mencampurkannya ke dalam minuman dan makanan aku. Dia kemudian menjelaskan bahawa ubat tersebut merupakan ubat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Michael terus mengamuk. Itu semua tidak benar. Abang Sarah segera menyuruhnya duduk. Tetapi Michael cuba melawan dan mahu melarikan diri. Namun dia tidak berjaya. Ayah Sarah yang sudah berdiri berhampiran pintu terus menahannya. Tidak lama kemudian, polis dipanggil. Selepas semua dakwaan dibuat dan siasatan dijalankan, Michael akhirnya ditahan. Apabila polis bertanya bagaimana Michael mendapat lebam pada wajahnya, ayah Sarah hanya menjawab dengan tenang. Dia jatuh. Michael akhirnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun atas kesalahan penderaan reproduktif dan cubaan membunuh. Sehingga hari ini, dia masih berada di dalam penjara. Dan Sarah, dia akhirnya berjaya keluar daripada hubungan tersebut. Kini dia sudah berkahwin dengan lelaki bernama Killian. Mereka dikurniakan seorang anak yang sihat dan kini berusia 1 tahun. Aku masih tidak dapat melupakan hari itu. Hari ketika aku datang ke sebuah majlis yang pada awalnya aku sangka hanya untuk mengenang bayi yang telah pergi. Tetapi sebenarnya, Sarah sedang meraihkan satu perkara yang jauh lebih besar. Kebebasan. Kebebasan daripada lelaki yang selama ini cuba mengawal hidup dan tubuhnya sendiri. Dan sejak hari itu, aku sedar satu perkara. Kadang-kadang, orang yang paling kita percayai boleh menyembunyikan perkara yang paling mengerikan. Dan kadang-kadang, naluri kita sebagai seorang sahabat adalah perkara pertama yang menyelamatkan seseorang daripada terus hidup dalam penderaan.